Assalamualaikum, selamat sejahtera. Waalaikum, ni hao. Salam satu Malaysia bersama saya, Tajuk Afzal bin Tajuddin Alias Tajuddin. Selaku Ketua Kumpulan 12 akan mengetengahkan tajuk Keruntuhan Akhlak Remaja. Apakah itu remaja? Remaja merupakan transisi antara zaman kanak-kanak dengan zaman dewasa yang melibatkan perubahan fizikal dan perubahan peringkat tidak matang ke peringkat yang matang. Mungkin anda tertanya-tanya, apakah lingkungan bagi seorang remaja tersebut? Lingkungan umur bagi remaja di antara 11 hingga 21 tahun. Akan tetapi, mengapa remaja ini sering dianggap sebagai tonggak utama pada masa hadapan bagi sebuah negara yang giat membangun? Remaja merupakan aset negara yang dilihat sebagai satu penghargaan kerana remaja berpotensi besar dalam pembangunan negara ini. Contohnya, remaja yang kamil dalam kehidupan akan membangun negara, bangsa dan keluarga serta diri sendiri. Akan tetapi, kualiti remaja pada masa kini semakin merosot. Apakah punca dan mengapa ia berlaku sedemikian? Jadi, saya dan rakan-rakan lain akan menerangkan tentang faktor, kesan dan juga cadangan untuk mengatasi masalah keruntuhan akhlak remaja. Let's go. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Zahirul Ashraf bin Roslan dan pada hari ini saya akan menerangkan beberapa faktor yang menjadi sebab keruntuhan akhlak dalam kalangan remaja. Seakan janggal mengapa isu sebegini masih lagi berlaku di negara kita. Meskipun pembangunan dan pemodenan negara kita dilihat semakin membangun. Jadi, di sini saya akan rungkaikan beberapa faktor utama yang dilihat menjadi bangkit terhadap kemerosotan dan keruntuhan akhlak dalam kalangan remaja. Faktor pertama, media massa. Media massa merupakan satu platform yang sangat baik untuk mengembangkan lagi bakat pengetahuan dan rangkaian hubungan dengan individu-individu tanpa batasan. Seperti yang kita tahu, ratusan anak muda dari negara kita telah pun memanfaatkan media massa ini. Namun begitu, sedarkah kita? Dunia tanpa batas ini juga boleh menjadi antara lubuk kepada golongan yang tidak mempunyai kesedaran untuk menyebarkan ideologi-ideologi yang merosakkan remaja di negara kita. Pornografi, bully cyber, penyebaran bahan brutalisme, penyebaran budaya kuning merupakan antara bahan yang mudah didapati begitu sahaja. Penyebaran konten-konten sebegini menyebabkan remaja di negara kita terpengaruh untuk mencuba perkara yang kebiasaan di negara kita tidak membuat. Hal ini membuka jurang dan peluang kepada golongan muda untuk terlibat dalam budaya yang meruntuhkan akhlak dan etika sendiri. Faktor yang kedua pula ialah kesibukan ibu bapa dalam kerjaya. Ibu bapa merupakan dua insan yang paling hampir dalam kehidupan seseorang. Mereka merupakan teman, pendengar dan pembentuk yang pertama dalam hidup kita. Rata-rata remaja yang mempunyai masalah akhlak dan juga moral, biasanya mereka mendapat kurang perhatian daripada ibu bapa masing-masing. Lumrah ibu bapa ialah mendidik dan mengasuh anak-anak untuk menjadi insan yang mulia. Akan tetapi, kesibukan ibu bapa menghalang mereka untuk menjalankan tanggungjawab mereka terhadap anak-anak. Hal ini akan menyebabkan anak-anak menjadi terumbang-ambing dalam dunia ini. Bahkan apa yang lebih menyedihkan ialah ibu bapa biasanya hanya tersedar apabila sudah terlambat, bahkan terpatah, sudah terhantuk baru tergadah. Jadi saya akan menerangkan tentang kesan-kesan keruntuhan akhlak remaja ini dari 4 segi, iaitu individu, keluarga, masyarakat dan juga negara. Sebelum saya menerangkan lebih lanjut tentang kesan-kesan ini, marilah kita tengok sedikit berita yang ditunjukkan tentang betapa seriusnya masalah ini dalam negara kita. Isu buli yang tiada kesudahan menggambarkan keruntuhan akhlak. Pengajian Tinggi Johor ini berikutan kes curi, bergaduh, pecah rumah dan rogol menjadi antara 4 kesalahan jenayah tertinggi membabitkan 99% pelajar sekolah menengah berusia 13 hingga 18 tahun. Jadi dari aspek individu, kita boleh lihat remaja-remaja semakin mengambil mudah terhadap kepentingan mempunyai akhlak yang baik dalam diri masing-masing. Jadi jika mereka tidak mempunyai akhlak yang baik ini,
kesannya kepada diri mereka, mereka akan mencerminkan diri mereka di arah yang ke arah yang tidak baik kepada masyarakat, dan ini akan membawa kepada cemuhan dan pandangan serong masyarakat terhadap mereka, dan ini semestinya akan menjejaskan masa depan mereka. Seterusnya adalah daripada aspek keluarga kita. Daripada aspek keluarga, jika seorang remaja itu tiada akhlak, dia mungkin akan menimbulkan keregangan antara ahli keluarga, dan remaja-remaja yang tidak berakhlak akan menjadi tidak beradab terhadap ibu bapa mereka dan memberikan contoh yang tak baik terhadap adik-beradik mereka, kerana mereka akan sering bergaul, dan ini akan menyebabkan ahli keluarga terikut-ikut dengan perbuatan yang tidak berakhlak seperti yang ditunjukkan oleh remaja-remaja ini. Jadi jika perkara ini berlaku, keluarga yang sebegini akan semestinya disisih oleh masyarakat. Daripada aspek masyarakat, okey, jadi daripada aspek masyarakat, kita dapat lihat yang masyarakat akan mula hidup dalam keadaan yang sentiasa berprasangka antara satu sama lain, dan ini akan membawa kepada pemusuhan antara kelompok-kelompok masyarakat yang membawa kepada jatuh hancurnya permuafakatan dan perpaduan antara masyarakat-masyarakat ni. Dan seterusnya, ini akan membawa kepada kemunduran yang dalam kalangan masyarakat apabila dilihat oleh masyarakat luar yang lebih maju. Yang terakhir, dan dalam skala yang lebih besar, negara akan turut terjejas. Hal ini kerana remaja merupakan pemimpin pada masa hadapan. Jadi negara perlukan remaja-remaja yang mempunyai akhlak untuk memimpin negara pada masa hadapan, supaya misi negara menjadi satu negara yang maju dapat dilaksanakan. Tetapi jika remaja-remaja ini tidak mempunyai akhlak yang baik maupun mulia, semestinya misi ini akan tergendala kerana taraf ekonomi dan sosial negara amat bergantung kuat kepada masyarakat, iaitu remaja-remaja pada masa depan. Oleh itu, masalah keruntuhan akhlak remaja ini tidak boleh dipandang remeh oleh setiap golongan masyarakat pada masa sekarang. Hal ini kerana sedikit masalah yang dibawa oleh remaja-remaja sekarang akan membawa masalah yang lebih besar pada masa depan. Pak kata pepatah, kerana nila setitik rosak susu belanga. Jadi semua pihak perlu bekerjasama untuk menyelesaikan masalah ini agar kesan-kesan buruk yang dinyatakan sebentar tadi dapat dielakkan dan dicegah sama sekali, supaya kita dapat berganding bahu untuk membina negara yang mempunyai pemimpin yang berakhlak mulia pada masa depan. Itu sahaja daripada saya. Terima kasih. Seperti yang telah diterangkan oleh rakan kumpulan saya, keruntuhan akhlak dalam kalangan remaja bukan sahaja memberikan impak negatif kepada remaja tersebut, malah kepada masyarakat di sekeliling mereka. Jadi kita sebagai rakyat Malaysia yang bersatu padu demi perpaduan nasional perlulah bekerjasama dalam menangani dan membanteras masalah ini daripada berluasa dalam kalangan remaja. Jadi saya akan terangkan sedikit tentang langkah-langkah dan cadangan yang dapat kita lakukan untuk mengatasi masalah ini. Pertama sekali, saya akan terangkan dari segi peranan seseorang individu, khususnya remaja yang mengalami masalah tersebut. Mereka perlu sentiasa mencari dan meminta dorongan daripada ahli keluarga, rakan-rakan maupun pihak kaunseling di sekolah. Janganlah kita berasa malu untuk berkongsi masalah. Sebaliknya, luahkan segala masalah yang dihadapi dan dialami kepada orang yang kita percayakan, seperti rakan baik kita dan juga ahli keluarga. Oleh yang demikian, kita dapat meringankan beban yang ditanggung oleh remaja tersebut, kerana sebahagian masalah yang dihadapi dapat diselesaikan dengan bantuan individu rapat. Perkara ini
bukan saja dapat mendorong remaja dalam meningkatkan keyakinan diri mereka dalam kehidupan, malah dapat merapatkan lagi hubungan dalam masyarakat antara satu sama lain. Selain itu, ibu bapa juga perlulah memainkan peranan penting dalam membentuk dan meneliti anak-anak mereka supaya mereka tidak terpengaruh dan terjebak kepada gejala negatif luar kawalan yang boleh mendatangkan kemudaratan kepada mereka dan juga institusi keluarga. Ibu bapa perlulah menerapkan nilai-nilai murni dan etika dalam keluarga untuk meningkatkan pendidikan anak-anak mereka. Oleh itu, para remaja akan menjadi lebih aktif dalam mengembangkan potensi mereka dalam bidang pendidikan. Jadi mereka tidak akan mudah terpengaruh dengan akhlak buruk ataupun gejala negatif di sekeliling mereka. Akhir sekali, saya akan terangkan peranan pihak sekolah. Pihak sekolah perlulah mewujudkan dan melaksanakan sistem perundangan yang adil di sekolah. Peruntukan undang-undang di peringkat sekolah telah menimbulkan rasa takut dalam kalangan pelajar, di samping mengurangkan beban dan tanggungjawab pihak sekolah dan ibu bapa dalam pengawalan disiplin. Contohnya, jika seseorang individu melakukan vandalisme di sekolah, perlulah mereka laporkan perkara tersebut ke pihak sekolah atau guru disiplin supaya individu tersebut akan diberi balasan atau hukuman yang setimpal dengan kesalahan mereka. Oleh demikian, kita dapat membentuk disiplin yang tinggi dalam kalangan remaja di peringkat awal lagi. Jangan dengan adanya sistem perundangan yang dilaksanakan di setiap sekolah. Akhir sekali, dapat saya simpulkan, setiap individu dalam masyarakat memainkan peranan penting dalam mengatasi dan menangani keruntuhan akhlak dalam kalangan remaja pada masa ini. Kerana para remaja inilah yang akan menjadi tonggak kepada kepimpinan dalam negara kita pada masa akan datang. Dengan itu, berakhirlah tajuk perbincangan kami pada hari ini, iaitu keruntuhan akhlak remaja. Seperti yang dilihat dan diterangkan, terdapat banyak faktor yang meruntuhkan akhlak remaja. Kesan-kesannya kepada diri, keluarga, masyarakat dan negara amat besar dan sewajarnya dielakkan. Secara logiknya, kesan-kesan yang buruk ini boleh dicegah dengan cadangan diberikan. Sebagai contoh, setiap individu dalam masyarakat memainkan peranan penting dalam mengatasi dan membanteras keruntuhan akhlak dalam kalangan remaja. Okey, itu saja daripada kumpulan kami, kumpulan 12, penghayatan etika dan peradaban. Assalamualaikum dan #UTP ini.